Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini telah mencetuskan sedikit kontroversi, bukan pasal Ashabul Kahfi, tetapi berkenaan dengan Perdana Menteri dilaporkan telah mengucapkan perkataan keling di atas salah satu pentas ceramah beliau, dan perkara ini sudah tentulah menaikkan kemarahan dan juga perasaan kurang senang masyarakat India dekat negara kita ini. Video yang mana saya cuba cari video tersebut dekat TikTok, tetapi bila kita search dekat TikTok tak nak keluarkan perkataan ataupun video tersebut atas alasan video itu telah entice perasaan hate speech, perasaan kurang senang dan juga orang kata apa, menimbulkan kegusaran awam. Lebih kurang macam itulah kiranya laju TikTok buat kerja kan. Cuba kalau konten-konten yang hina Islam ke, yang mengutuk orang Islam dan sebagainya, tak ada pula rasa-rasanya TikTok tiba-tiba deletekan semua video itu daripada search engine mereka, betul tak? Macam tak adil je. Tapi tak apalah, itu belakang cerita tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang penting sekarang ini, Perdana Menteri telah mengucapkan perkataan keling tersebut, dan sudah tentulah ramai rakan-rakan yang kaum India telah mengulas perkara ini, dan ramai yang melahirkan perasaan kurang senang dan tak kurang juga yang mempersoalkan. Beliau ialah Perdana Menteri Malaysia. Beliau ini bukan baru berkawan dengan rakyat Malaysia dan sebagainya, terutamanya kaum India. Jadi mengapakah beliau boleh terlepas cakap satu benda yang sebenarnya sangat-sangat sensitif bagi kebanyakan kaum India dekat negara kita ini. Dan benda ini memang kalau tanya saya pun tak sepatutnya berlaku lah. Sebab kalau kita lihat, Datuk Seri Anwar Ibrahim ini pun sangat-sangat rapat dengan kaum India. Sampai boleh sepentas menyanyi, berjoget dengan orang India dan sebagainya kan. Siap konsert, siap gelik-gelik lagi tu. Dan dia boleh melakukan satu benda yang bagi saya agak silly mistake jugalah. Tapi bila ditanyakan kepada Datuk Seri Anwar, beliau kata, oh saya tidak ada orang kata apa niat untuk menghina kaum India, sebab perkataan itu rujuk pada buku dan sebagainya. Walaupun rujuk pada buku Datuk Seri Anwar Ibrahim, kena fikir benda itu orang tak suka dengar. Ibaratnya katakanlah kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim ini ada gelaran yang tidak digemari, so takkan kita nak panggil dia macam tu. Contoh tau. Contoh gelaran Perliwat. Walaupun memang kalau ikutkan sejarahnya tuan-tuan dan puan sekalian, Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah didapati bersalah dalam isu liwat dan hanya diberikan pengampunan untuk orang kata apa keluar dari penjara dan tidak memadamkan hukuman itu sama sekali. Cuba kalau kita panggil Datuk Seri Anwar Ibrahim Perliwat macam yang diucapkan oleh Dr. Radhi Jidin dalam parlimen tak lama dahulu. Of course Datuk Seri Anwar Ibrahim akan marah, dan of course anak papa akan marah, betul tak? Jadi tak semua benda yang tercatat, yang berekod itu layak disebutkan, sebab ianya akan mendatangkan perasaan kurang senang kepada orang yang disebutkan itu, betul tak? Jadi berbalik kepada isu keling ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi saya sekadar minta maaf cukuplah Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan cuba jangan ulangi silly mistake ini, sebab anda ialah Perdana Menteri Malaysia dan anda rapat dengan kaum India. Jadi benda-benda macam ni boleh elakkanlah sebenarnya, betul tak? Menyebut tentang tersebut perkataan keling ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tidak dapat tidak teringat 10 bulan lepas, di mana satu isu yang membabitkan seorang gadis Melayu yang orang kata apa, ketika mengulas konsert A.R. Rahman pada ketika itu, dok kata biasalah keling nyanyi lagu dia. Dan benda itu mencetuskan kontroversi yang sangat-sangat besar, lebih besar daripada apa yang melanda Datuk Seri Anwar Ibrahim pada ketika ini, di mana ramai sekali masyarakat India dekat negara kita ini melahirkan perasaan tak puas hati kerana budak perempuan tersebut telah mengucapkan satu perkataan yang sangat-sangat menghina kaum India pada mata mereka. Dan of course benda itu dah selesai lah, budak perempuan itu minta maaf dan sebagainya. Dan saya ada mengulas tentang perkara tersebut, di mana ini adalah antara keratan ulasan saya 10 bulan akan datang. Dari sudut sejarah, perkataan keling ini sebenarnya merujuk kepada mereka yang berhijrah ke tanah Melayu ini satu ketika dahulu. Tidak kira berhijrah selaku pedagang, ataupun sebagai peladang, ataupun sebagai buruh kasar dan sebagainya. Untuk sekian lamanya, perkataan keling ini memang digunakan dengan meluas. Dan memang tidak ada masalah pun pada ketika itu. Sebab itulah dekat negara ini, kita nampak je beberapa tempat yang menggunakan perkataan keling. Seperti Masjid Kapitan Keling ataupun Tanjung Keling dekat Melaka dan banyak lagi sebenarnya. Tetapi seiring dengan peredaran zaman, semakin lama masyarakat India beranggapan perkataan keling itu seolah-olah macam menghina ataupun merendah-rendahkan mereka. Dan antara sebabnya dipercayai, satu ketika dahulu, orang-orang India yang datang ke negara ini kebanyakannya bekerja sebagai buruh kasar ataupun peladang kelas bawahan. Dan mereka ini memang dirujuk sebagai keling lah pada ketika itu. Oleh kerana mereka semakin maju, masyarakat India dekat negara ini semakin lama semakin meningkat taraf mereka.
Mereka tidak lagi menjadi buruh-buruh kasar ataupun tidak lagi menjadi peladang-peladang kelas bawahan. Jadi mereka beranggapan jika mereka digelarkan perkataan keling itu, seolah-olahnya macam hendak menghina mereka, mengingatkan mereka kepada permulaan mereka yang tidak begitu comel lah dekat negara ini. Dan bagi mereka, perkataan keling itu macam bila kita sebut perkataan nigger kepada orang-orang African American. Kan orang-orang African American, orang-orang yang black tu kan, mereka tak suka orang panggil mereka dengan perkataan nigger. Macam tu juga dengan masyarakat India dekat negara ini, mereka kurang gemar bila digelar sebagai keling dan sebagainya. Ya, memang dari sejarahnya, perkataan keling itu tidak ada masalah. Tetapi, apabila kini benda itu menjadi satu ayat yang kurang digemari oleh rakan-rakan kita yang berketurunan India, maka sebaiknya kita elakkanlah untuk menggunakan gelaran itu kepada mereka. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pengajarannya adalah sangat-sangat mudah. Kita ini sepatutnya dah saling mengenali antara satu sama lain. Kita kena faham perkara apakah yang boleh, perkara apakah yang tidak boleh, perkara apakah yang akan mencetuskan sensitiviti dan sebagainya terhadap rakan-rakan kita yang berlainan bangsa dan sebagainya. Dan kalau boleh, elakkan benda itu. Melainkan kalau benda itu melibatkan ritual agama. Kalau benda itu melibatkan ritual agama kita sebagai contohnya kan, orang lain tak boleh sibuk lah. Ini agama kita, contoh kan. Jadi kita tak payahlah nak komen lebih-lebih pasal tu. Tapi kalau benda yang berkaitan dengan perbezaan pandangan ke, ataupun mungkin benda-benda yang tidaklah melibatkan keagamaan dan sebagainya, benda yang bukan, orang kata apa, basically bukan benda yang padat lah, bukan benda padu yang tak boleh nak dielakkan, dan benda itu kita rasa kita boleh adjust. Jangan sebut benda-benda yang orang tak suka, itu sahaja. Kita kena fikir benda itu dan kita kena sematkan dalam hati, barulah insya-Allah Malaysia ini akan menjadi sebuah negara yang benar-benar harmoni seperti mana yang pernah kita kecapi ketika zaman Tun Dr. Mahathir pada awal-awal dahulu, di mana rakyat Malaysia berbilang kaum sangat-sangat bersatu padu. Orang Cina nyanyi lagu Melayu, orang India pun terkenal dengan lagu-lagu Melayu dan sebagainya. Itu baru betul-betul Malaysia sebenarnya, tuan-tuan dan puan sekalian. Dan bagi saya, kita harapkan agar tidak ada pihak yang cuba menangguk di air keruh berkenaan dengan perkataan keling ini. Ya, saya merupakan orang yang lantang mengkritik Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi dalam hal ini, kita kena ibarat tarik rambut dari tepung. Rambut tu jangan putus, tepung jangan berselerak. Dan kita tak nak mana-mana pihak, tidak kiralah daripada blok mana pun, termasuklah di Perikatan Nasional ke apa-apa ke, untuk memainkan isu ini sewenang-wenangnya. Dan anda kata kalau ada pihak yang cuba untuk menangguk di air keruh seperti itu, maka saya sendiri akan pergi ke muka dia dan akan bertanyakan soalan ini. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?